Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para penonton Malam Mistik Profile dari seluruh Nusantara. Pada malam ini adalah kisah yang terakhir, iaitu Kisah Mak Senah, episod yang ke-10, Season 2, karya daripada Nini Osman. Dan kisah ini datangnya daripada Kalimah, Tim Paranormal X, Mak Senah, episod yang ke-10. Dedaunan pokok pisang terbuai-buai disapu angin pagi yang turut menggerak-gerakkan rambut dua sekawan yang sedang berbual di kebun itu. Ibrahim menolak bekas bekal plastiknya mendekati Leman. Ketika itu, mereka sudah duduk bersantai di dalam pondok berehat selepas hampir 10 minit berdiri. Kuih keria yang masih banyak di dalam bekal segera menarik nafsu makan free. Makan free si Leman lah. Dia memang tidak akan menolak pelawaan kuih keria kerana kuih itu ialah kuih kegemarannya. Si Leman tengah makan kuih ni kan. Kau rasa kan bisa-bisa badan kita ni, yang kita rasa ni, lepas kita balik dari situ ke? Leman bertanya sambil mengunyah kuih keria. Sebab Samad pun kena. Bukan kau tak tahu si Samad tu macam mana? Kerja lasak-lasak ni memang makanan dia. Takkanlah setakat masuk hutan dengan pergi rumah Esah terus sakit-sakit badan kan? Panjang lebar Ibrahim memberi penjelasan. Supaya si Leman ni faham. Leman memandang ke siling pondok dengan mulut yang dimuncungkan. Di tangannya sudah ada kuih keria yang baru. Biasalah. Selagi tidak habis bekal si Ibrahim ni, selagi itulah dia tak akan berhenti mengunyah. Ada betulnya kemuskilan si Ibrahim ni. Tok Ketua dengan Tok Guru pula macam mana? Leman menyoal Ibrahim. Iyalah, dua lelaki tu juga turut pergi ke tempat-tempat yang sama dengan mereka malam semalam. Cuba kau tanya Tok Ketua. Ibrahim memberi cadangan yang bernas kepada Leman. Cuba kau call Tok Ketua. Leman menyuruh si Ibrahim. Terasa malas pula nak menelefon orang tua tu. Engkau lah Man. Kenapa aku pula? Kau dengan Tok Ketua kan rapat. Leman mencebik. Tok Ketua memang suka menyakat dia. Nakal sungguh lelaki yang bergelar ketua kampung tu. Dia akhirnya beralah lalu menghubungi nombor telefon Tok Ketua. Selepas beberapa saat, panggilan telefon tersebut terus terjawab. Waalaikumsalam Tok. Tok, Tok ada sakit badan tak? Begitu direct to the point pertanyaan si Leman. Lantaklah. Malas dia nak berbahasa-bahasi dengan Tok Ketua ni. Okey lah Tok. Okey. Assalamualaikum. Talian telefon ditamatkan. Selepas hanya seminit bercakap, berkerut dahi Ibrahim. Apa yang Tok Ketua cakap? Tanya Ibrahim penuh rasa ingin tahu. Cepat betul berbual di telefon tu. Disuruh kita pergi rumah dia kalau kita tak ada apa-apa hal. Ada apa-apa jadi ke dekat Esah? Soal Ibrahim cemas. Mungkin Esah perlu dirawat di hospital untuk mendapatkan rawatan yang lebih lanjut. Macam demam panas pun ada. Tok cakap pagi ni ada tetamu datang ke rumah dia dalam pukul 10 pagi. Dia nak kita ada dekat sana sekali, ujar Leman. Berfikir juga Ibrahim dengan kata-kata Leman. Tetamu dari mana pula ni? Kenalan Tok Ketua ke? Dia yang terlalu excited dengan pertemuan yang akan berlangsung terus menuruni pondok lalu menyambung kerja di kebunnya. Mesti ada hal yang mustahak sehingga mereka turut dijemput ke rumah Tok Ketua kampung tu. Ada kena-mengena dengan Esah agaknya ni.
Baru saja Ibrahim mau mengambil kuih dari dalam bekas bekalnya. Dah habis. Kau lambat sangat. Licinlah aku bedal. Leman tersengih macam kerang busuk. Kuih keria sekejap saja licin, dia makan jika ada di hadapan mata. Rezeki jangan ditolak. Ibrahim mencebik. Menyesal pula dia menawarkan bekalnya kepada Leman. Entah bila Leman membedal 20 biji kuih kerianya. Air kosong sebotol besar juga dah tinggal suku. Kerana Leman yang kekeringan tekak akibat memakan terlalu banyak keria. Hei, sengal punya Leman. Dia malas nak melayan rakannya tu, lalu membuat keputusan untuk menghabiskan kerja membakar rumput-rumput kering. Selepas selesai, dia akan pulang ke rumah untuk mandi dan pergi ke rumah Tok Ketua. Pasti kedatangan para tetamu tu berkaitan dengan belaan-belaan arwah Mak Senah. Leman juga terus pulang untuk menyambung makan keria di rumahnya pula. Hei, Leman. Seingat-ingatnya, Pak Majid ada membeli sesuatu dari warung Pak Abu pada awal pagi tadi. Sampai saja di rumah, dia pergi ke dapur lalu membuka tudung saji dan menemui sepinggan kuih keria. Apa lagi? Kuih-kuih tu segera masuk ke dalam mulutnya dalam tempoh beberapa minit aja. 15 minit sebelum pukul 10 pagi, Ustaz Siddiq tiba bersama dua lagi pembantunya. Mereka bernama Abi dan Omar. Keduanya berumur lewat 20-an dan bertugas di rumah perawatan Islam milik Ustaz Siddiq sejak beberapa tahun yang lepas. Mereka juga merupakan orang-orang kepercayaan Ustaz tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Jemputlah masuk. Tok Guru Ismail mempelawa Ustaz Siddiq dengan dua orang pembantunya masuk ke rumah. Gembira melihat mereka sampai untuk mengulurkan bantuan seperti yang dimohon. Tok Guru memanjatkan kesyukuran kepada Yang Maha Esa. Ustaz Siddiq memandang ke tikar di ruang tamu. Hal itu diketahui oleh Tok Guru Ismail. Kesan tanah yang mengotori tikar itu tidak boleh dihilangkan sepenuhnya. Tak kala waktu berganti waktu, ia akan mengeluarkan bau busuk yang begitu mengganggu saluran pernafasan. Tok Guru akan menguruskan tikar itu selepas dia selesai menyelesaikan belaan-belaan arwah. Apa khabar tu? Maafkan saya dah lama saya tak tanya khabar. Ustaz Siddiq berkata selepas bersalam dan berbalas pelukan dengan Tok Guru. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz pula macam mana? Saya sihat, Alhamdulillah. Hajat Tok Guru untuk menghidangkan air minuman buat para tetamu dilarang keras oleh Ustaz Siddiq. Dia tak mahu menyusahkan lelaki yang paling dia hormat tu, dan tujuan mereka ke situ ialah untuk membantu menyelesaikan masalah. Tok, boleh saya tahu tak secara terperinci kes arwah ni? Ustaz Siddiq mula bertanya. Sebelum memulakan apa-apa, dia perlu tahu apa yang sebenarnya berlaku. Tok Guru Ismail menceritakan kronologi kes arwah Mak Senah dari A sehingga Z. Ustaz Siddiq bersama dua pembantunya mengangguk-angguk faham. Boleh tahan rumit juga kes arwah Mak Senah ni, kerana sekarang ni ia melibatkan pihak ketiga. Pihak tersebut ialah orang yang menggali semula botol yang ditanam oleh Tok Guru. Malah telah berbuat sesuatu di hutan sehingga menyusahkan penduduk kampung. Jika tidak dibendung segera, ketenteraman orang-orang kampung akan menjadi taruhan. Kita ke rumah Tok Ketua. Tok Guru Ismail menjemput dengan suara lemah lembut. Kedatangan mereka disambut dengan penuh mesra oleh Tok Ketua dan isteri. Mereka duduk berkumpul di ruang tamu dan berbual-bual sambil menunggu Samad dan Ibrahim dan juga Leman. Sampai saja tiga sekawan tu terus bersalaman dengan para tetamu dan menyertai mesyuarat di ruang tamu rumah Tok Ketua. Kita ni nak ke mana dulu Ustaz? Tok Ketua bertanya. Kita ke rumah arwah dulu.
kita urus yang dekat sana dulu. Apa pendapat Tok Guru? Ustaz Siddiq meminta pandangan Tok Guru Ismail. Tok Guru terus bersetuju dan menghormati keputusan yang telah dibuat. Esah macam mana Jalal? Tok Guru bertanyakan keadaan Esah. Terus fokus Ibrahim beralih pada Tok Ketua. Dia tidur je Tok. Makin lemah saya tengok. Kak Mizah menjawab bagi pihak suaminya. Tok Guru mengangguk-angguk. Teruk sangat ke keadaannya Kak? Tanya Ibrahim. InsyaAllah, saya dengan Ustaz Siddiq berikhtiar untuk selesaikan hal ni. Tok Guru Ismail berkata. Selepas tu, mereka bertolak ke rumah Esah dengan 2 buah kereta. Satu kereta Ustaz Siddiq dan satu lagi kereta Tok Ketua. Tok Guru seperti biasa akan menaiki kereta Tok Ketua. Selang beberapa minit, mereka sampai ke rumah Esah. Kereta-kereta diberhentikan agak jauh dari pekarangan rumah desa usang tersebut. Ustaz Siddiq memandang rumah yang berada di hadapannya. Memang begitu, auranya gelap sekali, dan jika Tok Guru tidak memagarnya, pasti belaan itu akan mengganggu penduduk kampung. Ustaz Siddiq keluar dari kereta dan pergi mendekati kereta Tok Ketua. Seketika kemudian, semua yang berada di dalam kereta turut keluar dari kenderaan itu. Mereka berdiri menghadap rumah tersebut. Tok Guru Ismail dan Ustaz Siddiq membaca ayat-ayat suci untuk melindungi mereka semua dari anasir-anasir jahat yang sedang terpenjara di dalam rumah itu. Terjengul di ambang pintu utama yang tiba-tiba terkuak luas. Leman terus menggigil-gigil. Aduh, pagi-pagi benda tu dah munculkan ni ke? Dia tidak sabar mahu melihat makhluk itu diusir terus dari dunia ni. Sama dengan Ibrahim pula, menelan liur melihat apa yang mulai berlaku di hadapan mata mereka. Makhluk tu mula mengamuk kerana sedar akan kehadiran orang-orang alim itu. Iblis itu bertempik penuh kemarahan, meluap-luap api kebencian dalam nada suaranya. Dia hanya mahukan Esah. Dia bukan kau punya. Keras lantunan suara Ustaz Siddiq membalas tempikan iblis itu. Esah kena jadi tuan kau. Berdentung-dentung bunyi periuk pelanga dijatuhkan di dapur. Ustaz Siddiq berbalas pandangan dengan Tok Guru Ismail, lalu memberitahu yang lain supaya mereka perlu masuk ke halaman rumah untuk tindakan yang selanjutnya. Terus lembik Tok Leman. Aduh, matanya sudah mulai berpinar. Janganlah pengsan. Samad dan Ibrahim terus mengikuri langkah yang di hadapan, lantas meninggalkan Leman seorang diri di belakang. Si Leman, apa lagi, terus mencicit lari mendapatkan rakan-rakannya. Akhirnya mereka duduk bersila di halaman rumah. Duduk mereka beralaskan tikar yang dibawa dari rumah Tok Ketua. Amukan terus berlaku di dalam rumah Esah. Periuk belanga dilempar ke tanah, sedikit lagi mengenai mereka yang berada di luar. Namun Tok Guru Ismail berpesan supaya mengabaikan amukan iblis itu dan terus sama-sama membaca Ayatul Kursi untuk membakar iblis yang berada di dalam. Di tangan Ustaz Siddiq juga ada satu botol kaca berisi air yang dibacakan ayat-ayat ruqyah. Botol itu juga akan menjadi penjara iblis itu tidak lama lagi. Kali ini,
Tok Guru akan memastikan ia tidak akan digali seperti sebelumnya. Sesi mengusir belaan-belaan arwah Mak Senah akan diadakan secara 2 dalam 1. Jika yang di rumah Esah tewas, maka yang di hutan juga akan tewas. Belaan-belaan itu seperti kembar yang tidak dapat dipisahkan. Esah! Berambus! Esah bukan milik kau! Aku nak Esah. Esah kena jadi tuan aku sekarang juga. Iblis lanatullah! Bukan di sini tempat kau. Aku akan hantar kau ke tempat yang selayaknya. Perang di antara Ustaz Siddiq dengan iblis itu berlangsung lama. Leman, Samad dan Ibrahim sesekali akan menekuk telinga kerana suara hantu raya itu. Kadang-kadang halus menyucuk ke telinga, kadang-kadang garau dan begitu menakutkan. Kita siram air ni dekat sekeliling rumah ya. Tok Guru Ismail berkata. Abi dan Omar menganggukkan kepala tanda mereka faham. Beberapa gilin air yang telah disediakan diambil dari dalam but kereta Tok Ketua dan Ustaz Siddiq. Lalu ia dicurahkan secara mengelilingi kawasan rumah tersebut. Semakin terpenjara iblis itu dan amukannya semakin menjadi-jadi. Terpekik, terlolong dan ia benar-benar menakutkan Leman. Ustaz Siddiq berjalan mendekati pintu utama rumah, lalu melaungkan azan dengan suara yang kuat. Pada waktu yang sama, 2 pembantunya mencurahkan air itu ke pintu dan ia mengenai hantu raya tersebut. Tempikan demi tempikan kedengaran dari dalam rumah, meminta supaya Ustaz Siddiq berhenti menyeksanya. Namun Ustaz Siddiq semakin rancak membacakan ayat suci dan kali ini Tok Guru Ismail turut serta. Tok Ketua, Samad, Leman dan Ibrahim sekadar menjadi saksi kejadian tersebut. Mereka menyerahkan kepada yang pakar. Tempikan semakin kuat memecah keheningan pagi itu. Leman sudah lencun dengan peluh sejuk. Begitu juga dengan keadaan Esah yang pucat lesi seperti jenazah di rumah. Kaku terbaring di atas lantai sambil dijaga rapi oleh Kak Miza. Allahu Akbar! Tok Guru Ismail dan Ustaz Siddiq sama-sama melaungkan azan. Abi dan Omar bergegas mendekati pintu utama, lalu mencurahkan air ruqyah terus ke iblis itu. Mengelepar kepanasan dan akhirnya terbakar dengan begitu dahsyat sekali. Tempikan dan lolongan yang serupa kedengaran di dalam hutan. Sama-sama terseksa menanggung kesakitan akibat diruqyah. Selepas bertukar menjadi abu, Abi dan Omar memasukkannya ke dalam botol kaca yang dibawa. Mereka mengenakan sarung tangan supaya tidak mengotori kulit mereka. Ia nampak seperti abu, tetapi iblis-iblis ini masih hidup dan terus memburu Esah jika tidak dipenjarakan. Abu itu terus larut di dalam air ruqyah yang diisi di dalam botol tersebut. Kemudian mereka bergegas ke hutan untuk mengutip abu hantu raya yang kedua. Selepas selesai, 2 botol kaca itu ditanam sedalam-dalamnya ke dalam perut bumi di satu lokasi yang paling jauh di dalam hutan tersebut. Tok Guru dengan Ustaz Siddiq juga membawa pulang dulang-dulang persembahan makanan untuk dimusnahkan. Mereka turut memasang pagar gaib di sekitar kawasan botol-botol itu ditanam supaya ia tidak akan digali semula oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Esah terus membuka mata setelah semuanya berjaya diusir. Mukanya yang pucat juga kembali normal. Kak Mizah terus memeluk Esah dengan penuh kesyukuran. Senyuman penuh sinis terukir di pinggir bibir.
Lelaki-lelaki alim itu hanya berjaya mengusir hantu-hantu raya milik Mak Senah. Tetapi tidak yang lain. Kau silap. Kalau kau fikir semuanya dah selesai, cerita ini masih panjang, Ismail. Dan juga Brother Fahd malah Sneak Profile. Cerita Mak Senah masih belum habis. Ya, itulah dia saudara. Kisah Mak Senah Season 2 episod yang ke-10, iaitu episod yang terakhir untuk season yang kedua. Terima kasih kepada Nenek Osman kerana membuat kisah yang begitu panjang. InsyaAllah pada masa akan datang Brother Fahd akan sambung lagi season yang ketiga pula. Season yang ketiga ni tak tahulah berapa episod, nanti kita tengok macam mana ya. Okey, terima kasih Nenek Osman, terima kasih KPTX kerana telah memberi kerjasama kepada Malam Mistik Profile dalam menjayakan kisah Mak Senah ni. Okey. Terima kasih juga kepada anda yang sudi menonton kisah ini. Tunggulah untuk season yang ketiga pula nanti. Kita jumpa lagi ya di dalam hari-hari yang lain dengan kisah-kisah daripada pengkarya yang lain pula. Okey? Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi. Peace. No.